Okey, baik. Kita masih lagi ramai yang tertanya-tanya tentang cikgu, tak ada ke latihan untuk dibuat oleh kami? Kami nak juga latihan geografi, sejarah je ada. Latihan geografi macam mana? Okey, yes, sebenarnya cikgu dah ada buku dia. Okey, latihan-latihan geografi yang akan ada ni di sini. Okey, cikgu akan pass kepada kamu melalui Google Classroom, dan juga cikgu akan letakkan dekat dekat WhatsApp, supaya kamu boleh print out dan juga kamu boleh buat latihan. Okay, so don't worry, insyaAllah cikgu akan lepaskan dia, okay, untuk dalam bentuk Google Classroom dan juga dalam bentuk, yes, sejarah pun ada. Ya, ada. Sejarah pun ada. Okay, sejarah pun ada ya. Okay, baik. Pada baru-baru ini, okay, kita telah mempelajari, okay, berkaitan dengan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Cikgu, ada peperiksaan apa minggu depan? Okey, sebenarnya harus diingat, sebenarnya untuk kelas ini kita tak ada peperiksaan, cuma kita ada latihan-latihan saja. Tetapi ada sekolah-sekolah kamu, okey, di PDPR ada yang membuat peperiksaan. Sebab itu cikgu kena berikan latihan supaya kamu bersedia untuk menghadapi peperiksaan itu. Okey. Dalam kelas kita belum ada peperiksaan. InsyaAllah nanti bulan 9 insyaAllah ada peperiksaan dalam kelas kita. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik. Kita masih lagi dalam dalam bab 10, iaitu bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Okey. Okey, Santosh, peperiksaan latihan berfokus. Okey. Baik, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Apa yang telah kita pelajari pada baru-baru ini, okey, iaitu tentang negara-negara di Asia Tenggara. Ada lebih kurang 11 buah negara. Okey, 11 buah negara, iaitu di antaranya Malaysia, Myanmar, Kemboja, Vietnam, Laos dan juga Thailand. Okey, begitu juga kita ada Brunei Darussalam, kemudian Singapura, Timor Leste, Indonesia dan juga Filipina. So total ada 11. Dan juga negara-negara di Asia Tenggara ini terbahagi kepada dua, iaitu ada negara yang berada di tanah besar Asia Tenggara, tanah besar, dan satu lagi iaitu di Kepulauan Asia Tenggara. Jadi ada dua jenis negara di Asia Tenggara ini, dan kita juga telah lihat bentuk muka bumi di Asia Tenggara, iaitu kita telah lihat pinggir laut, kita dah lihat tanah pamah, kemudian juga kita telah lihat tanah tinggi, iaitu daripada Gunung Lipat Muda dan Gunung Lipat Tua, dan juga kita telah melihat gunung berapi. Okey, gunung berapi. Tapi sebenarnya cikgu tak bawa kamu betul-betul ke tempat gunung berapi kan? Gunung berapi kita tak sempat nak pergi tengok gunung berapi. Okey. So inilah dia Gunung Lipat Muda, iaitu, dan Gunung Lipat Tua. Apa perbezaan dia? Gunung Lipat Muda ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 35 juta tahun. 35 juta tahun. Itu yang dipanggil sebagai gunung lipat muda. Kalau muda, maknanya dia berusia lebih kurang 35 juta tahun. Tapi kalau gunung lipat tua, dia lebih lama lagi, iaitu sejak 200 juta tahun. Itu beza dia. Gunung lipat muda, gunung lipat tua, ya. Gunung lipat muda 35 juta tahun dan gunung lipat tua lebih daripada 200 juta tahun. Itu perbezaan dia. Dan kalau kita lihat di sini, okey, kita dah lihat hari ini tentang sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Terdapat banyak sungai dan tasik di Asia Tenggara, dan antara sungai-sungai dan tasik yang terkenal seperti Sungai Mekong. Okey, ingat nama ini, iaitu berkaitan dengan Sungai Mekong, iaitu sungai yang terpanjang di Asia Tenggara, iaitu mencecah 4,880 km. Sungai itu memang panjang. Dan sungai ini berpunca daripada dataran Tibet di utara tu, dataran Tibet ni di kawasan China di atas tu, mengalir melalui Yunnan China, kemudian terus ke Myanmar, Thailand,
kemudian Laos, Kemboja dan berakhir di Vietnam. Dan daripada situ lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong, terutama sekali pada pesawah padi. Dan kawasan lembah sungai subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Macam cikgu selalu cakap, lembah sungai ini maksudnya apa? Kiri dan kanan sungai. Bukan kawasan hulu. Okey, untuk Tengku Imran kawasan hulu biasanya lebih bersih. Kawasan hilir yang biasanya lebih kotor. Hulu di atas bukit hilir di kawasan sungai nak masuk ke laut. Itu hilir. Hulu di atas bukit sana. Biasanya Sebab hulu tu tolak air ke hilir. Ya, hulu tolak air ke hilir. Ya, jadi hiliran dia kotor, betul. Dan lebih 140,000 kilometer persegi padi sawah ditanam di lembangan Sungai Mekong. Sian orang Thai. Okey. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita ikutkan tidak sah kalau kita belajar geografi ni tak pergi kita tengok sungai tu. Rugi. Belajar geografi tapi tak tengok sungai tu sendiri. Jadi kita wajib tengok sungai tu dulu. Macam mana keadaan dia. Ini jarang-jarang berlaku. Kalau kamu pergi ke sekolah, kalau kelas fizikal, tak dapat Jack. Tak dapat nak pergi tengok sungai-sungai ni. Tapi kalau kelas online, kita dapat tengok, sungai tu macam mana rupa dia. Kat mana sungai tu. Itu kelebihan-kelebihan kita ya. Jadi, tengok kat Google Map. Kita tengok kat Google Earth lah. Kita tak tengok kat Google Earth. Okey, jom cikgu bawa kamu pergi ke Sungai Mekong. Okey. So, kita sekarang berada di atas di atas Malaysia, dan kalau kita pergi ke Sungai Mekong, di atas ini, kalau kamu nampak lihat Sungai Mekong, dia akan melalui kawasan-kawasan ini. Dan kalau kita cari memang tak jumpa kat mana Sungai Mekong ni. Jom kita tengok Mekong. Mekong. Iaitu Mekong River. Di manakah Mekong River? Itulah dia. Di situ. Tapi Mekong River ni besar sebenarnya. Panjang daripada dataran naik atas daripada Laos. Laos naik sampai ke daripada dataran Tibet. Bersih ke? Bersih. Jom kita zoom in, kita tengok Mekong River. Okey. Baik. Ini adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini menjadi sempadan. Sempadan antara dua negara ini, iaitu di antara Thailand dan juga dengan juga Vietnam serta Laos. Okey. So kalau kita lihat ini Sungai Mekong. Dan kita lihat di kiri kanan Sungai Mekong ni, ini di bawah di kawasan tengah lembah. Okey, baik. Ini lembah Sungai Mekong di kiri dan kanan Sungai Mekong ya. Ya, Adib. Kenapa, Adib? Sedap suara kau nyanyi. Sedap suara kau nyanyi, Adib. Tapi kalau tak nyanyi lagi rasanya lagi sedap kot. Okey, baik, seterusnya. Okey, ini Sungai Mekong lagi ya. Semakin dia ke bawah, maknanya dia semakin ke hilir. Dan ini adalah, nampak tak di sini? Okey, nampak tak di sini? Kamu nampak tak? Ini Mekong River, tapi tengah-tengah tu nampak tak macam ada tanah terpecah-pecah. Kemudian ada tanah yang lalu di kiri dan kanan, dan tengah-tengah tu ada dia punya macam tanah macam pulau tu kan. Itu bukan pulau sebenarnya. Inilah dipanggil delta. Delta. Iaitu apabila sungai daripada atas bukit dia bawa lumpur-lumpur yang kotor itu, dan ianya mendap di sini. Jadi dia akan berkumpul membentuk kawasan macam pulau. Jap, mana sungainya? Ini nampak ni, tulis ni. Mekong River. Ini di kanan, di kiri Mekong River ni lah. Dan di tengah-tengah tu kelompok tanah tu itu dipanggil delta. Dan di kiri dan kanan itu terdapat banyak kawasan-kawasan pertanian.
dan air Sungai Mekong akan terus ke bawah, okey, terus ke bawah dan dia akan tamat di mana? Okey. Dia akan tamat di bawah ini, iaitu masuk ke laut di bawah Vietnam. Okey, ada tasik ladam pun ada. Okey, tapi ini bukan tasik ladam. Ada yang juga tasik ladam. Okey. Nampak tak? Sungai dia berliku-liku, okey, dan terus sampai ke mana ni? Kalau kita lihat, dia akan menyambung-nyambung sampailah keluar ke mana? Keluar ke laut. Nampak tak ni? Inilah keluar ke laut. So di sini dipanggil kuala sungai, hilir sungai. Sungai ini, okey, sungai daripada Sungai Mekong ini dia keluar kat sini. Jadi inilah yang dikatakan sebagai Sungai Mekong. Panjang gila Panjang gila. 4,480 kilometer. Memang panjang. Memang panjang. Ya, sebenarnya kalau kawasan delta, bak kata Ain Zulaikha, ada ke manusia yang tinggal di kawasan delta tu, cikgu? Ada. Memang ada. Even binatang pun ada di kawasan-kawasan delta itu. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini nampak tak kawasan delta tu, sungai tu melengkung-lengkung tu kan? Nampak tak tu? Sungai tu melengkung-lengkung. Kamu lihat ini delta. Di mana delta ialah tanah yang terkumpul di tengah-tengah sungai. Kenapa tanah tu boleh kumpul kat situ? Sebab sungai telah bawa lumpur, tanah semua berkumpul kat situ. Dan nampak tak? Ini Sungai Mekong, ini pun kiri kanan Sungai Mekong, dia telah mengumpulkan segala lumpur-lumpur di tengah menjadi seolah-olah pulau. Dan di sini ada tak orang tinggal? Ada. Memang besar. Memang besar. Bukan besar juga, memang besar. Bukan besar juga, memang besar. So kalau kita lihat, mungkin kita boleh turun sekejap untuk kita lihat di sungai ini sebenarnya, Sungai Mekong. So kita tengok Sungai Mekong ya. Okey. Nampak? Nampak airnya, ya Allah. Airnya memang berlumpur. Nampak tak? Airnya memang berlumpur. Itu delta. Itu delta kawasan-kawasan lumpur. Yang mana di sinilah. Okey, kalau kita lihat, ini negara mana, cikgu? Ini di kawasan Vietnam. Ini di kawasan Vietnam. Ya Allah, besarnya sungai dia. Sungai dia memang besar gila. Kalau kita lihat, mungkin kita boleh ke depan lagi untuk kita lihat ke mana ia boleh pergi. Okey, so ini sungai sungai yang berlumpur. Ya, betul. Kalau nak keluar kena pergi naik bot. Ini bot dia lah ni. Nampak tak? Ini naik bot dah ni. Okey, inilah bot dia. Macam pasir, betul. Sungai dia berlumpur, nampak tak? Sungai dia berlumpur. Macam pasir pun ya. Okay. So ini dulu kawasan sungai, tapi sekarang dah menjadi kawasan padang pasir sikit lah. Baik. So kalau kita lihat di sini, sungai dia di mana, cikgu? Sebenarnya di sebelah sini. Nampak tak? Itu di kawasan lumpur. Okey, dan kawasan ini biasanya dia ada air pasang, air surut. Air yang tadi yang kamu tengok tu memang pasir, tapi bila dia air sungai tu naik, dia akan penuh di kawasan itu. Dia akan penuh di kawasan itu. Nampak tak? So ini kawasan delta, dan delta ini dipenuhi dengan penduduk yang tinggal di sini. Ada ke kawasan orang duduk sini, cikgu? Ada. Iaitu kalau kita tengok ada kampung di tengah-tengah ni, ada sekolah lagi. Ada kampung, ada sekolah lagi kalau kamu tengok. Nampak tak? Ada kawasan kebun lagi. Jadi ini adalah delta sungai. Sebenarnya ya. Okey. Kopi. Thank you sayang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya minum kopi di tengah-tengah hutan. Gambar tengah-tengah hutan. Yang ini kosong, yang itu. Nampak? Kosong hutan. Okey. Baik. Alright, seterusnya. Okey. Okay. Baik.
Kenapa cikgu tak minum teh? Ya, okey, minum kopi teh tengah hutan. Ya, betul. Dapat kopi kat hutan. Biasa kat hutan kat sini ada Starbucks kau. Ada Starbucks. Kau orang ada? Tak ada. Okey. Baik. So ini adalah dikatakan sebagai Sungai Mekong. Okey, memang besar dan panjang. Okey. Baik. Macam mana arus air sungai tak tolak cikgu? Tak. Arus sungai memang tak tolak cikgu. Biasanya arus sungai menerima cikgu. Dia terima, dia tak tolak. Okey, baik. Okey, baik. So kita lihat di sini. Okey, itu pertama Sungai Mekong. Yang kedua, kita nak tengok kat sini iaitu Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy adalah sungai yang kedua di Asia Tenggara, iaitu sungai yang terpenting dan terpanjang di Myanmar, iaitu sepanjang 2,293 km, dan sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan dan berakhir di Laut Andaman. Dan sungai ini adalah jalan perhubungan dan juga jalan pengangkutan serta menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air dan juga sumber protein. Dan Delta Irrawaddy sesuai dijadikan kawasan pertanian terutama untuk penanaman padi. Itu Sungai Irrawaddy. Okey, again kita akan pergi sekejap ke Sungai Irrawaddy. Okey. So tadi ni di Sungai Mekong, kita pergi ke kawasan Sungai Irrawaddy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. So kita pergi kepada Irrawaddy. Irrawaddy River. Lama dah pergi luar. Ya, kita tengok. Inilah dia Sungai Irrawaddy. Di mana kita lihat Sungai Irrawaddy adalah sungai yang terpanjang di Myanmar. Pun Sungai Irrawaddy kalau kita lihat semuanya berasal daripada mana cikgu? Sungai Irrawaddy sebenarnya berasal daripada atas gunung, iaitu di atas gunung di kawasan utara. Nampak tak? Naik atas tu kawasan utara. Nampak tak? So ini Sungai Irrawaddy. Tak. Irrawaddy bukan Arab. Irrawaddy bukan Arab. Irrawaddy sebenarnya adalah sungai di Myanmar. Di Myanmar. Dan di atas ini kalau kita lihat ada tasik besar. Ada tasik besar, iaitu ini adalah simpanan air. Kawasan simpanan air. Irrawaddy ini ya. Kawasan simpanan air untuk Sungai Irrawaddy. Dan kalau kita lihat, okey, kita boleh turun sekejap untuk kita lihat apa yang ada di sini, iaitu kawasan dia seperti mana yang ini. Wah. Cantiknya. Okey, kawasan takungan air, okey, untuk Sungai Irrawaddy. Okey. So ini adalah kawasan empangan. Okey, kawasan empangan Sungai Irrawaddy di Myanmar. So kita sekarang berada di Myanmar ya. Sebutannya Myanmar, bukan menyamar. Ni memang betul-betul orang Myanmar ni. Orang-orang Myanmar ni. Kan. Macam mana sebut sawadikap? Posing depan. Depan Posing depan. Dia posing depan. Okey. Ya, bukan sawadikap lah, itu Thailand. Ini Myanmar dah. Kan, lain. Dan orang-orang sana memang pakai kain lah. Dia tak pakai seluar, dia pakai kain. Ni empangan ya. Bahasa Myanmar macam mana tak tahulah. Cikgu pun tak tahu bahasa Myanmar macam mana. Okey. Bahasa Myanmar macam mana ini Irrawaddy. Okey, satu takungan air yang besar di Myanmar. Okey, nampak tak? Oh, ini memang empangan dia lah empangan Sungai Irrawaddy. Okey. So Irrawaddy ini sama juga macam tadi, iaitu kalau kita lihat ada banyak, kalau dia turun daripada empangan tu, okey, perasan tak dia punya sungai dia terus sampai ke bawah berliku-liku dan menembusi Sungai Irrawaddy, dan dia terus ke bawah dan dia terus berakhir di mana? Berakhir di Laut Andaman. Dan anda nampak tak tumpukan-tumpukan sungai ni, tumpukan-tumpukan tanah di tengah sungai tu, itulah dia dipanggil sebagai delta. Delta Irrawaddy. Bukan delta variant ke?
Bukan Delta variant, itu COVID-19 pandai. Okey, itu COVID-19. Ini Delta Irrawaddy, iaitu satu kawasan untuk yang subur. Okey, subur untuk kawasan pertanian. Kawasan pertanian. So ini adalah di Delta Irrawaddy. Kawasan yang penuh dengan, pernah berlaku tsunami ke kat sungai? Tsunami tak berlaku kat sungai. Tsunami berlaku kat laut. Ingat tsunami berlaku kat laut, dia tak berlaku dekat sungai. Itu perbezaan antara sungai dan juga laut. Dan kalau kita lihat sini, mungkin kita boleh turun sekejap untuk kita lihat satu tempat di Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy, nampak di kiri kanan tu banyak kawasan pertanian. Okey. Hui, kita pergi ke sungai, tiba-tiba dia bawa Rumah hantu. okey, oh ini kawasan sejarah dia ni. Ini kawasan bersejarah. Apa juga belajar sejarah sekarang? Okey, belajar sejarah sekarang Ikut topik sebab sebenarnya saya tak masuk kelas sejarah. Itulah. Kenapa gelap? Kenapa gelap? Gelap ke? Tu dah mendung tak nampak ke? Tak, bukan gelap punya screen. Okey je. Yang lain nampak tak? Nampak lag. Nampak. Tak apa. Ya Jadi ini adalah salah satu kubu yang berada di tepi Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy iaitu di Myanmar. Kalau untuk pengetahuan kamu, kita sekarang berada di Myanmar, dan Myanmar terkenal sebagai negara pertanian. Dan kalau kita lihat di sini, Sungai Irrawaddy ini sebenarnya dia turun ke bawah dan dia berakhir di mana, cikgu? Iaitu dia berakhir di Laut Andaman. Dan di manakah Laut Andaman itu? Kita lihat di sini. Okey, dia berakhir di Laut Andaman, iaitu di kawasan-kawasan ini. Nampak? Sungai Irrawaddy River ni, dia berakhir di Laut Andaman. Inilah dia Laut Andaman. Dan juga kalau kita lihat, okey, inilah dia kawasan dipanggil hilir sungai. Dan hilir sungai ni tak payah cerita lah, memang dia punya air memang kotor lah. Memang kotor. Okey, memang kotor. Dan kalau kita lihat sebagai contoh, ada satu tempat yang kita mungkin boleh turun kat sini, iaitu Sungai Irrawaddy. Harap betul-betul kat sungai lah. Jangan kat kubu pula. Kan? Okey. Okey, betul lah. Kita berada di atas kapal. Nampak tak sungai dia, air sungai dia. Air sungai dia. Okey, Sungai Irrawaddy. Okey, so air dia memang kekuningan. Okey, dan memang kalau di peringkat hilir, okey, hilir sungai, memang air sungai akan berwarna kekuning-kuningan. Kerana lumpur yang banyak. Bukan sebab kotor tapi lumpur yang banyak. Nampak tak? Sungai Irrawaddy. Dia nak masuk ke laut dah ni. Dia nak masuk ke laut. Orang ni agaknya nelayan kot. Nelayan, dia nak pergi ke laut. Jadi itulah dia di Sungai Irrawaddy. Okey. Baik. So kita telah pergi ke Sungai Irrawaddy, dan Sungai Irrawaddy telah pun kita pelajari. Okey, kita teruskan pula. Okey, dengan nota kita, iaitu kita lihat seterusnya, iaitu kita telah lihat Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, dan kita nak tengok satu lagi, Menam Chao Phraya. Menam Chao Phraya. So, Menam Chao Phraya sebenarnya adalah sungai yang terpenting dan terpanjang di Thailand. Sawadikap, iaitu sepanjang 372 km. Tapi tak panjang lah. Kalau kat Malaysia lagi panjang. Malaysia punya sungai iaitu Sungai Rajang sepanjang 417 km. Lagi panjang lah. Lagi panjang. Dan sungai ini mengalir dari utara Thailand menuju ke Teluk Siam, dan lembah Chao Phraya ini kaya dengan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Dan sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. Bandaraya Bangkok terkenal, terkenal dengan pasar terapung. Ingat kalau pasar terapung maknanya adalah dia orang buat jual beli di mana? Iaitu di atas sampan ataupun di atas bot. Buat jual beli sehingga dia diberi nama julukan Venice Timur.
Dan kalau kita lihat, sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak dan barangan-barangan pukal, iaitu barangan-barangan yang bersaiz besar-besar lah. Itu barangan pukal. Dan kalau kita lihat di sini, Menam Chao Phraya ialah nama sungai yang terpanjang di Thailand. Menam sebenarnya dalam bahasa Thai bermaksud sungai. Menam tu sungai. Okay. Perkataan danau dalam bahasa Indonesia dan Tonle dalam bahasa Kemboja masing-masing membawa maksud iaitu tasik. Okay. Danau ataupun Tonle dipanggil sebenarnya maksudnya tasik. Oleh itu Tasik Toba dikenali sebagai Danau Toba. Manakala tasik yang terbesar di Kemboja iaitu dikenali sebagai Tonle Sap. Okay. Tonle Sap. Menam tu maksudnya apa? Menam tu maksudnya sungai. Okay. So Tonle Sap. Ini tasik pula. Baik. Kita nak lihat Tonle Sap di sini. Di mana kalau kita lihat Tonle Sap adalah terletak di bahagian barat Kemboja, merupakan tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara. Tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Dan tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Okey, cikgu dengar lawangan azan itu. Okey, jadi kita berhenti sekejap untuk kita memberi laluan kepada azan asar sekejap. Kita beri laluan sekejap.
Okey, baik. Kita baru saja berhenti sekejap untuk memberi laluan kepada laungan azan asar ya. Okey, baik. So kita perhatikan kat sini bahawa kita sebenarnya sekarang berada di Tasik Tonle Sap. Iaitu kalau kita perhatikan Tasik Tonle Sap ini memang unik sikit kerana kalau kita lihat Tasik Tonle Sap ini berada betul-betul di kawasan Vietnam dan juga Laos serta Kemboja. Okey, dan tasik dia boleh katakan sebagai berbentuk yang agak unik sikitlah. Bentuk dia nampak tak macam tu? Bentuk dia agak unik sikit. Macam pelik sikit bentuk dia kan. Bentuk dia macam tu, itulah Tasik Tonle Sap. Dan kita baru saja singgah Tasik Tonle Sap tadi, yang mana Tasik Tonle Sap tu sangat-sangat besar, dan tasik itu mengalir keluar ke sungai Mekong sebenarnya, macam protozoa. Macam protozoa bolehlah macam protozoa pun boleh. Dan tasik itu air dia mengalir melalui melalui sungai Tonle Sap juga. Ada sungai Tonle Sap kat sini, dia mengalir keluar. So itu dikatakan sebagai Tasik Tonle Sap, iaitu tasik yang tasik air tawar semula jadi terbesar di Asia Tenggara. Ini tasik air tawar. Betul. Tasik Tonle Sap ini memberikan sumber air kepada penduduk di kiri dan kanan kawasan ini. Sebab tu daripada zaman kerajaan alam Melayu dulu, kawasan sini telah membentuk kerajaan-kerajaan awal alam Melayu dulu. Kerana kawasan ini memiliki tasik besar untuk mengairi kawasan pertanian. Jadi itu fungsi Tasik Tonle Sap. Fungsi Tasik Tonle Sap. Dan juga kalau kita lihat, kita teruskan lagi dengan sistem pengairan untuk tasik ini. Sebenarnya air tasik tu sebenarnya berpunca daripada tasik itulah membentuk terusan yang digunakan untuk penanaman padi secara meluas. Dan di situ juga perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting dan dijalankan sepanjang tahun. Pada musim kemarau, tasik ini akan menjadi cetek. Maknanya tak dalam lah. Dan kemudian kegiatan perikanan giat dijalankan. Dan tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan dan kapal dapat mudik, maknanya dapat melalui kawasan tasik itu melalui sungai Mekong untuk membawa pelancong. So tasik ini juga sebagai sumber kawasan pelancongan. Baik. Danau Toba. Danau Toba. Terkenal ni. Danau Toba maknanya Tasik Toba lah. Danau Toba terletak di Sumatera Utara, Indonesia, ya, yang terkenal sebagai kawasan pelancongan. Dan tasik ini juga terbentuk di kawasan pergunungan. Tasik ini sebenarnya merupakan tasik vulkanik. Iaitu tasik akibat daripada kalau kita lihat di bawah ini ya, ada vulkanik, iaitu proses pembentukan atau fenomena gunung berapi. Akibat daripada pembentukan gunung berapi menjadi Danau Toba. Ya, gitu ya. Cikgu tahu bahasa Indonesia? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja ngomong bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi tasik ini ya merupakan tasik vulkanik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi, ledakan gedebus macam tu, ledakan gunung berapi gedebus macam tu. Dari tahun 73.000 tahun dahulu hingga 75.000 tahun yang lalu. Lama dulu. Ya, lama dulu. Dan saiz Danau Toba ini ialah 100 km panjangnya. 100 km ya, dan 30 km lebarnya. Serta dianggarkan sedalam ya 500 meter ke dalam, menjadikannya ianya adalah tasik vulkanik paling dalam di dunia. Ya. Cikgu. Ya.
Danau Toba ni kalau kita tengok sekali ni macam laut kan sebenarnya, tapi dia tasik. Ya, betul. Sekali kamu duduk di tengah-tengah dia adalah la haula wala quwata illa billah. Macam laut dah. Nanti kita pergi tengok ya. Betul. Danau Toba ini memang tempat pelancongan Adam. Ya. Dan terdapat ada sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini, yaitu Pulau Samosir yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik itu. Dan tasik inilah membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan juga aktiviti pertanian. Macam menarik sajalah kan Danau Toba ini. Tapi di mana ya? Di mana ya? Jadi kalau kita lihat di sini, mari kita berjalan lagi. Kita tengok Danau Toba itu bagaimana ya? Bagaimana Danau Toba itu? Tadi kita pergi ke Tasik Lesap. Sekarang kita pergi ke Toba. Yaitu Danau Toba. Jom kita pergi Danau Toba. Danau Toba di sini. Ya, inilah dia Danau Toba. Nampak tak di situ? Danau Toba dan di tengah-tengahnya ada pulau. Pulau Samosir. Ini Pulau Samosir. Di kiri kanan tu tasik. Tasiknya Masya Allah sangat besar. Dan ini menjadi tempat pelancongan. Ya, betul. Ianya menjadi tempat pelancongan. Gimana ya kita boleh menjadi tempat pelancongan? Boleh berjalan-jalan kah di sini, cikgu? Iya, boleh berjalan-jalan di Danau Toba ini. Bisa saja untuk berjalan-jalan di sini. Kepingin lah. Segitiga. Kenapa di sini segitiga ya, cikgu? Ya, tidak ada kena-mengena dengan tak ada kena-mengena dengan Illuminati atau sebagainya. Tak ada. Okey. Dia macam besar. Boleh landing kat Danau Toba ni. Rasa-rasanya enggak ada landasan kereta api. Landasan kapal terbang. Dia crash landing kat situ. Nampak tak ini? Inilah tasik Danau Toba. Besarnya ya Allah. Tapi Dalam kat situ. dalam. Kedalamannya 500 meter kau. 500 meter. Lompatlah tes. Kan kalau tes tu 500 Pasal meter tu lagi dalam daripada pentas benua. Pentas benua pun baru 120 meter. Ini 500 meter ke dalam. Lagi dalam. Nampak tak? Wah, cantik pemandangannya ya. Cantik pemandangannya ya. Tapi mungkin kamu akan bertanya, cikgu kenapa cikgu cakap sebegini rupa? Iya kan kita kan di Indonesia. Ya kita di Indonesia, kita cakap Indonesia. Cikgu kalau kita terkandas kat tengah-tengah tasik ni ada risiko mati. Iya, risiko mati itu ada di mana-mana saja. Jangankan kata di tasik, di jalan raya pun ada risiko kematian. Ayuh kita berjalan, kita melihat kemana perginya. Ya, gak bisa ya. Kita berjalan-jalan untuk kita melihat di manakah kapal ini pergi. Gak bisa bahasa Inggris ya. Gak bisa bahasa Inggris. Ini bukan laut ya. Ini tasik, dipanggil Danau Toba. Danau Toba, nampak cantiknya kan, cantik. Tetapi harus diingat, ini dulu adalah gunung berapi. Gunung berapi. Ya ini dulu kawasan gunung berapi. Enggak caya gunung berapi. Cikgu tafsir dalam sebab banyak air ke tanah di dalam. Tanah di dalam jadi airnya pun telah memenuhi segalanya. Kok enggak percaya ya? Kok enggak percaya? Bagaimana mau kasih bikin kamu punya percaya ya? Okay. Kita lihat di sini ya. Inilah dia Danau Toba. Lake Toba. Dibawa ke situ. Ya, nampak tak di situ? Ya, Danau Toba ya. Wah, banyaknya. Kalau kita lihat di sini. Wah, banyak. Ini sebenarnya laluan boat ya. Laluan boat. Disebut bukannya boat disebut boat. Laluan boat. Cuba sebut laluannya boat. Tu boleh. Laluannya boat.
Nampak? Tasiknya macam cermin. Tasiknya macam cermin. Wah, berbayang-bayang gitu. Nampak muka dia di situ. Nah, nampak muka dia ya kat situ ya. Oh, berkabus lagi. Maknanya sini danaunya sejuk. Sejuk lah danaunya. Berkabus ya. Berkabus gitu. Uish. Lain macam kabusnya ini ya. Lain macam kabusnya ini. Wah, see? Nampak cantik ya? Gimana ya? Ini tasiknya, yaitu Danau Toba. Jadi siapa mau ikut cikgu pergi ke Danau Toba? Siapa mau ikut cikgu pergi Danau Toba? Ada sesiapa di sini mau ikut cikgu pergi ke Danau Toba ini di Indonesia? Ada. Ya ada cakap ya ada, yang enggak ada cakap enggak ada. Ada ya. Oh, Santosh ada. Oh, Putri Dayana pun mau juga ya. Tak apa. Nanti kita pergi naik bas ya. Kita pergi naik bas. Rapid KL ke, nanti kita naik bas. Okey. Okey. Baik. Jadi inilah dia Tasik Danau ataupun Danau Toba. COVID. COVID lah pula kan. Jadi di mana ni? Iaitu di utara Sumatera. Ya, Sumatera Utara. Dan sebenarnya kalau kita ukur, jauh ke cikgu daripada situ nak pergi ke Malaysia ke kan? Sebenarnya ya tak jauh pun. Kalau kita lihat di sini ya. Sebagai contoh, okey. Baik, contohnya kita ukur daripada Tasik Danau Toba ni sampai ke PJ. Sampai KL lah. 300 km je. 320 km je. Kalau cross je. Cross dari KL, okey, boleh terus pergi ke Danau Toba. Okey, tak jauh pun, 322 km je. Ya, enggak jauh ya. Ya, enggak jauh. Tapi kerana ada Selat Melaka, jadi tak boleh pergi. Okey, tak jauh pun. Jadi kalau agak-agak cikgu, kalau kira daripada tepi pantai tu, tepi pantai tu pergi ke tepi pantai dekat tu, kat Kelang berapa? Baru 154 km je. 154 km. Kalau kamu pandai berenang, bolehlah 154 km. Ada berani nak berenang 154 km? Okey. Patut ada jambatan ya. Ya, ada jambatan daripada Port Klang sampai ke tu. Ya. Okey. Okey. Tu dulu daratan ke? Kawasan sungai tu dulu daratan ke? Kawasan sungai yang mana ni, Sasi? Okey. Petas Sunda macam mana? Pentas Sunda tu memang bawah dia. Memang bawah dia. Okey, dan berapa jam yang diambil kalau kita berjalan dari Danau Toba hingga KL, cikgu? Rasa-rasanya mau dekat 2 hari ya. 2 hari kalau jalan kaki ni. Dan kalau ada yang bertanya, okey, adakah Selat Melaka ini dulu kawasan sungai? Ya. Okey, kawasan sungai bagi pentas Sunda. Kita kan ada belajar pentas Sunda kan? Kita ada belajar. Cikgu, Ya. apa bandar terdekat dengan Danau Toba? Okey, bandar terdekat dengan Danau Toba. Okey, bandar yang terdekat dengan Danau Toba sebenarnya ialah Medan. Ni Medan. Dia memang paling dekat ialah Medan di sini. So bandar yang memang paling dekat ialah Medan. So kalau ada kapal ataupun feri nak pergi ke Medan ini, biasanya orang akan naik daripada Penang, Pulau Pinang ya. Daripada Pulau Pinang dia akan pergi ke Medan. Dia akan pergi ke Medan. So di sinilah. So nak buat jambatan ke? Nak buat jambatan cikgu try buat jambatan. Ni jambatan dia. Straight aja. Okay, straight aja. So itulah jambatan dia. Okay. So itu berkaitan dengan Danau Toba dan ada yang bertanya, ini semua dalam kawasan pentas benua ke, cikgu? Ya, betul. Ini dulu semua dipanggil pentas Sunda kan? Yang kita belajar dekat zaman air batu tu kan, bab 2 sejarah kan.
Bab 2 sejarah tingkatan 1. Ini semua adalah dipanggil pentas Sunda. Nampak tak? Pentas Sunda. Ini pentas Sunda dia. Nampak tak? Okay. So itulah dia pentas Sunda dulu. Okay. Dulu semua ini boleh dilalui dengan berjalan kaki. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Kerana apa? Kawasan-kawasan itu apabila suhu meningkat, ais mencair dan proses pengglasiran, maka air laut pun naik menenggelamkan kawasan-kawasan yang rendah itu. Jadilah macam sekarang ini. Jadi kita telah lihat berkaitan dengan tasik ataupun Danau Toba. Nampak tak? Kalau kita lihat di sini, inilah dia dalam buku teks kamu. Ini Sungai Irrawaddy di Myanmar, ini Menam Chao Phraya di Thailand, dan juga ini Danau Toba. Di mana ni? Iaitu di Indonesia. Nampak tak? Jadi itulah. Di sini ada Sungai Mekong, di Vietnam. Begitu juga di sini ada Tonle Sap, iaitu di Kemboja. Jadi inilah kalau kita lihat kawasan-kawasan tasik dan juga kawasan perairan. So, ada soalan. Malaysia ialah negara yang berada di luar kawasan lingkaran api Pasifik. Walau bagaimanapun, beberapa siri gempa bumi telah berlaku di Sabah. Pada pendapat anda, mengapakah hal itu berlaku? Okey. Untuk pengetahuan kamu, lingkaran api Pasifik ni adalah kawasan di mana kawasan itu ada banyak gunung berapi dan juga kawasan-kawasan gempa bumi. Jadi itu menyebabkan kawasan itu sering terdedah kepada gerakan gempa bumi dan sebagainya. Malaysia tak ada. Tapi Malaysia terasa juga gempa bumi sikit-sikit. Kerana berhampiran dengan negara-negara yang ada gempa bumi dan gunung berapi. Ya, betul Ain Zulaika. Gunung Kinabalu itu sebenarnya adalah gunung berapi yang tidak aktif lagi. Tidak aktif lagi. Betul. Okey. Jadi dengan itu maka kita telah pun menamatkan bab yang ke-10. Yes, iaitu apa yang kita belajar dalam bab 10, iaitu kita berkaitan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian kita ada belajar tentang sungai dan tasik serta bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ya, Gunung Kinabalu itu gunung berapi yang tidak aktif lagi. Ya, memang tidak aktif lagi. Maknanya dia tidak aktif langsunglah selepas ini. Dia tidak ada peluang untuk menjadi gunung berapi lagi, tak ada. Dia dah matilah, gunung berapi yang dah mati. Ada gunung berapi yang masih hidup lagi, yang masih aktif lagi seperti di Indonesia, seperti Gunung Merapi, Gunung Pinatubo. Itu memang masih aktif lagi, masih kadang-kadang berasap lagi. Gunung Kinabalu Sabah adalah dulu berjuta tahun dahulu ialah gunung berapi, tetapi kemudian tidak lagi aktif sampai sekarang. Dulu berjuta tahun dulu, juta-juta tahun dulu ya. So bolehkah dia aktif balik? Tidak. Tapi dengan kuasa Allah bolehlah kot. Kenapa dah tak aktif? Kerana mungkin dia punya saluran. Kamu tahu kan gunung berapi dia ada saluran magma naik ke atas kan. So saluran magma tu mungkin telah terkambus. Saluran magma tu telah terkambus dan dia pergi ke gunung lain. Ya macam terpotong lah sebab telah terkambus oleh tanah-tanah. Jadi sebab itu dia telah pergi ke gunung-gunung lain. Saluran magma tu telah pergi ke gunung-gunung berapi yang lain. So bab 10 memang simple, very simple, tentang negara Asia Tenggara, tentang sungai dan tasik utama dan bentuk muka bumi di Asia Tenggara. Ya betul. Sebab kamu kena faham bumi ni sebenarnya dia ada banyak gunung berapi, betul? Dan setiap gunung berapi itu semuanya saluran magma tu datang daripada teras bumi. Datang daripada center of the earth. So center of the earth tu sebenarnya yang banyak magma. So dia boleh tembus ke mana-mana. Tembus ke mana-mana gunung berapi.
Okey, jadi ada satu gunung berapi kalau yang tertutup, dia mungkin akan keluar pergi tempat lain. Macam itulah sebenarnya. Ya betul Santosh. Betul Santosh. Okey, bagus. Okey. Baik, so dengan itu kita telah menamatkan bab yang ke-10 pada hari ini. Okey, yes. So oleh itu, okey, mungkin selepas ini cikgu akan sediakan sedikit latihan sebelum kelas pada next week, dan sementara itu kamu jaga diri baik-baik. Okey, jaga diri baik-baik dan okey, jaga makan minum dan stay at home, study lah sambil-sambil main game. Okey, kita jumpa lagi pada next class. Okey, assalamualaikum dan bye-bye semua. Bye cikgu, terima Terima kasih. kasih.